Bahagianya langit dan bumi saat tiba bulan yang suci. Berkah berlimpah, rahmat rezeki, ampunan pun diberi. Beruntung bagi yang berjumpa dan selalu sujud padanya. Tadarus tarawih berpuasa, mengharapkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para hadirin, para jemaah muslimin dan muslimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang sedang menonton, boleh saya dapatkan maklum balas sama ada audio ni pecah-pecah ataupun clear. Okey to go? Waalaikumsalam Cik Siti Khadijah, Siti Mariani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu sekali lagi pada hari Selasa pagi dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semua sihat sejahtera insya-Allah. Maknanya clear lah Cik Hajah Siti Khadijah. Maknanya saya punya suara mic semua clear saya takut saya cakap-cakap tapi terputus. Jadi penting untuk dapat feedback. Alhamdulillah, terima kasih Puan Khadijah. Alhamdulillah, syukur. Sekejap saya nak buka tingkap sikit. Panas pula Alhamdulillah, bagi hari ini adalah Ramadan yang pertama hari Selasa untuk kita sambung pengajian kita kuliah duha. Itu kelas yang diberikan tajuk santapan pagi. Kelas yang telah berjalan selama 5 tahun di Masjid At-Taqwa, dan selepas saya pindah ke Masjid Al-Istighfar, kita sambung. Kita bagi-bagilah minggu pertama, kedua di Masjid Al-Istighfar, di Pasir Ris, minggu ketiga, keempat di Masjid Al-Taqwa. Dan uniknya tahun ini kita berada di rumah sepanjang Ramadan. Dia satu emosi lah, sedih. Tapi kita sentiasa harapkan yang baik lah. Kita baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmah yang banyak yang Allah nak kita pelajari betul. Kita nak pelajari apa hikmah-hikmah yang Allah nak berikan, sampaikan kepada kita. Walaupun biasanya Ramadan, kelas duha, kelas-kelas kuliah-kuliah agama kita berhenti direhatkan pasal beri laluan untuk Ramadan. Tapi Alhamdulillah, kelas duha ni diteruskan melalui online. Mungkin itu salah satu daripada hikmah lah untuk kita sedapkan hati kita lah. Kita boleh bertemu waktu melalui online insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tak terlambat saya ucapkan salam Ramadan, selamat berpuasa kepada semua penduduk Paris. Bukan main Paris, Pasir Ris. Penduduk Pasir Ris, Paris sound clear. Penduduk Pasir Ris, terima kasih. Kepada penduduk Paris semua, selamat menjalani ibadah puasa yang ke-5. Mudah-mudahan 5 hari 4 hari sebelum ni semua Allah terima amalan kita insya-Allah. Allah permudahkan urusan kita. Jaga baik-baik amalan kita, jaga baik-baik. Kita dah sembahyang tarawih, kita dah baca Quran, dah zikir, kita dah sedekah. Pahala-pahala kita itu haruslah disimpan dalam peti safe. Kemudian kunci betul-betul. Kunci itu simpan betul-betul. Jangan ada orang curi, jangan ada
peti tu jangan ada lubang, jangan bocor. Macam mana Ustaz boleh cakap gini? Boleh. Peti tu orang boleh bocorkan, orang boleh keluarkan, orang boleh curi kita punya pahala. Macam mana? Kita yang tak kawal diri kita. Sebab tu kena muhasabah. Ni dah 5 hari ni. Sepanjang 4 hari. Ada tak detik satu hari tu satu kali kita berbual pasal orang? Ada tak nama orang lebih daripada kita sebut daripada nama Tuhan? Subhanallah. Interesting time we are living in, very challenging moment, very challenging day kita sedang hadapi ini, di mana kita hari demi hari mungkin dikejutkan dengan berita-berita yang tak diingini, mungkin kerisauan daripada masa ke semasa tentang ada new regulations, rules supaya kita dapat tingkatkan lagi usaha kita untuk membendung COVID-19, tapi kadang to the expense of kita punya pendapatan hidup terjejas, kualiti kehidupan kita, kita punya gaji, kita punya timing dan sebagainya, mungkin kesihatan kan. Nah, ini semua ada price to pay lah. Maknanya kalau kita nak dapat pahala yang banyak, ganjaran yang banyak, inilah Allah nak ajar kita supaya kita ada iman. Ada iman kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang ada takwa, Allah akan berikan jalan keluar insya-Allah. Jadi sepanjang 4 hari kalau ada kata-kata mengumpat ke, kita dengar, kita kutuk orang, ini semua boleh membocorkan pahala kita. Dia ibarat kita kumpulkan pahala dekat baldi, tapi baldi tu kita sendiri yang tebuk kat bawah, pom, habis, air tu jatuh. Lama kelamaan pahala yang kita kumpul sampai merosot, sampai kering. Rupanya penat je kita ibadah. Yang merosakkan pahala ibadah kita itu kita sendiri. That's why kita kena ingatkan diri kita, puasa ini bukan sahaja puasa makan minum, tapi puasa daripada kata-kata yang tak baik, kutuk orang, itu semua pahala tu boleh Allah tarik balik atau bocor lah, itu yang pahala. So saya katakan, jaga baik-baik, lock dia betul-betul. Kalau pahala tu ibarat baldi kat air, bila dah penuh tu, simpan baik-baik kat tepi, jangan dia sampai bocor. Kalau ibarat pahala itu ibarat safe box, jangan sampai dia bocor dan ada lubang dan sebagainya. Boleh kita teruskan seperti biasa. Seperti biasa kita mulakan santapan pagi dengan zikir munajat, mulakan dengan asma Allah al-husna. InsyaAllah sudah sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيد ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Kita istighfar dan kemudian zikir munajat seperti biasa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله 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 يا الله 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 يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Kita selawat selawat nuriyah ya. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Baiklah, kita akhiri dengan selawat syifa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan selawat syifa ini dapat dijadikan sebab wiqayah ataupun menjadi perisai bagi dihindarkan daripada penyakit, khususnya penyakit wabak COVID-19 ini insyaAllah. Dan bagi yang telah terkena, maka kita doakan semoga dapat diberikan kesembuhan syifa kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah.
Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ketenangan kepada kita, dicampakkan ketenangan di dalam hati kita yang mungkin fikiran kita sedang berkecamuk memikirkan masalah dan nasib kita ataupun nasib keluarga kita, saudara mara kita, memikirkan nasib masyarakat kita yang sedang lalui kepayahan dalam hidup lah, kesempitan rezeki dan sebagainya. Kita mohon pada Allah agar sekurang-kurangnya zikir ini menjadi teman kepada kita lah. Sebab itu kita yakin pada Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir dan mengingati Allah hati akan jadi tenang. Kenapa? Kerana kita kena connect kembali atau kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dia menciptakan diri kita, perasaan kita, hati kita, nasib kita, kuat kita, kelemahan kita, situasi ini semuanya Allah yang Al-Mudabbir, yudabbirul amra kullah, maknanya Allah lah yang mentadbirkan urusan semuanya. Maka bila Allah mengizinkan untuk perkara ini berlaku, memang di dalam kekuasaan dan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala nak terjadi. Sebab itu sebagai orang beriman, kita ni masa susah dan senang kena ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan waktu susah, Allah ingat Tuhan waktu susah, senang, Allah akan ingat kamu waktu susah. Fadhkuruni adhkurkum, kata Allah, ingatlah aku, aku akan ingat kamu. Washkuruli wala takfurun, jangan kamu ingkar, syukurlah pada aku. Macam tu Allah dah pesan kepada kita. Jadi of course apa yang berligar kat minda kita sekarang adalah mereka yang affected, khususnya peniaga-peniaga kecilan di rumah, home based business home based business, home based bakers ke ataupun jualan makanan lah, F&B khususnya di dalam rumah. Ada regulation yang baru dikeluarkan kan, bahawa tak boleh buat kalau dia ada kena-mengena dengan penghantaran. Jadi kita semua dah sedia maklum lah, saya rasa ramai yang dah tahu, dan itulah topik perbincangan kita pada hari ini, santapan minda. Santapan minda tu isu semasa lah untuk kita nak discusskan. Cuma saya tak dapat feedback je lah. Kalau di classroom biasanya, apa pandangan hajah-hajah, ibu-ibu, makcik-makcik sekalian nanti satu persatu keluarkan pendapat. Ustaz ni kena, Ustaz ni kena, Ustaz bila nak start pelajaran pun tak tahu. Jadi berbual. Tak apa, saya suka. Memang kelas santapan rohani, santapan pagi ni memang untuk ibu-ibu dan ayah-ayah yang bila dia free, nak orang kata tak nak release stress, tension daripada ada kat rumah je menghadap makanan lauk pauk, daripada nak menghadap baju-baju ke nak kemas, pergi masjid dapat ketenangan. So saya percaya kalau orang tu bersuara, dia akan memberikan sedikit release lah. Jadi share maklumat, share ilmu kepada kita. Cuma sekarang tak ada dalam classroom, di depan saya hanya laptop, tembok, dan saya tak nampak muka-muka wajah anda sekalian lah. Tapi saya yakin orang-orang yang selalu ada di kelas saya ni bersama kita contohnya Puan Syida, Hajat Syida, Hajat Yati ni semua orang istighfar, orang takwa ni semua. Jangan segan untuk berikan komen apa pandangan anda, atau kasihlah kata-kata semangat sikit kepada saudara-saudara kita yang affected. Saya pun affected juga, saya pun ada niaga kecil-kecilan di rumah. Tapi ini semua Allah dah tentukan kan. Waktu susah ingat Allah, waktu senang ingat Allah, sedekah derma. Waktu susah pun kalau ada lebih sedekah, jangan takut. Rezeki ni Allah tahan sekejap je. Dia ibarat wave lah, ibarat macam ombak. Ada masa sebelah kanan dia kecil, ada masa kiri dia tinggi. Jadi rezeki ni luas. Rezeki bukan duit sahaja, bukan pendapatan saja. Rezeki ni dari sudut apa sahaja. Kata ulama, rezeki tu adalah apa yang nikmat kita dapat, itulah rezeki. Jadi nikmat apa? Nikmat masa, waktu lapang. Nampak? Ini pun nikmat. Nikmat sihat, nikmat ada anak, ada keluarga yang sihat, alhamdulillah, keluarga bahagia. Itu semua nikmat. Jadi ada benda yang Allah turunkan sikit nikmat, Allah naikkan yang lain. Yang nanti Allah turunkan ni, Allah naikkan yang lain. Nanti ada masa family member sakit,
kita punya duit tengah banyak. Ada benda nanti, ada masa kita punya time dah disempitkan. Oh, nikmat apa, kelapangan hidup tu, waktu banyak tu dah kurang, busy, tapi nikmat lain ada. Nikmat sekurang-kurangnya ada anak beranak ataupun kita punya anak-anak tak sakit, jadi tak payah pakai duit. Tu nikmat tu. Ada masa kita punya bisnes melambung, bagus, order banyak, itu nikmat, rezeki kita, pendapatan tengah tinggi. Tapi dengan itu pun ada nikmat-nikmat lain yang diturunkan. Ada yang sekarang ni mungkin Allah tengah turunkan yang ni, nikmat pendapatan Allah turunkan, Allah sempitkan sedikit, tapi nikmat yang lain cari. Allah tak akan turunkan semua. Pasal Allah ni maha baik, jangan takut, Allah baik. Itu kita yakin, baik sangka dengan Allah SWT. Jadi Allah turunkan ni, Allah naikkan yang lain. Dan Allah beri nikmat akal lah. Akal yang sihat, maknanya you can think about opportunities, fikir benda-benda yang lain, creativity. Banyak bisnes-bisnes yang lingkup pun mereka dah tukar diorang punya business plan. Ada yang dulu tak buat sales, buat event je, sekarang dah buat sales. Maknanya dah mula nak jinak-jinak dalam jual barang kan. Tapi kalau dulu kalau dulu mungkin jenis bisnes lain kan, ini fikirkanlah, ini pun sekejap aja, dia bukannya berlaku berpanjangan, insyaAllah dalam tempoh 4 minggu, 5 minggu kan. Jadi Allah nak kita sabar. Wattaqullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita ni orang beriman tak boleh nak lari daripada kasih pendapat tentang iman, kerohanian punya aspek. Kita, ialah habis tak cakap je, bukan nak kasih bantuan ke apa. Inilah bantuan saya, sedekah saya adalah untuk memberikan kata-kata semangat. Bukan daripada saya lah, tapi daripada Nabi SAW sendirilah. Bila ada orang komplain kat Nabi suruh buat ini. Anaknya Sayyidatina Fatimah komplain, kerja banyak dekat rumah. Dia nak pembantu rumah, dia nak supaya ada orang gaji, dia minta Nabi kata apa? Aku ajarkan kau lebih baik daripada tu, zikirlah. Orang ingatkan apa ni, tak solve the problem pun. Tak, sebenarnya itu dia punya kunci dia, zikir. Kenapa? Pasal zikir ni akan memberikan kekuatan spiritual dan juga kekuatan kerohanian. Zikir menghubungkan kita dengan Tuhan. Siapa yang kasih kita idea? Allah lah. Jadi kalau kita connect dengan Allah, Allah nanti akan kasih kita idea. Okey, kalau tak boleh ni, pintu rezeki ni ditutup sedikit, disempitkan, pintu rezeki lain Allah akan tunjukkan. Ya Allah, guide me towards that pintu. Jadi sebab itu kuncinya zikir. Jadi Nabi ajar kepada Fatimah, aku ajar kau lebih baik. Apa dia zikir? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Itu lagi baik daripada engkau minta pembantu rumah. Kenapa? Mungkin dia penat, tapi dia tak tahu yang dia minta tu mungkin bawa mudarat pada dia, tak mampu untuk nak maintain, mungkin ada orang baru dalam rumah mengganggu privacy dan sebagainya kan. Jadi Rasulullah tahu that is not what you want or what you need, tapi apa yang awak perlukan adalah ni, kekuatan dalaman Allah. Nabi kasih zikir macam tu. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika dia ini dikenali dengan ulama lah yang sering didatangi oleh orang minta pendapat tentang kemusykilan mereka. Jadi satu orang tu dia perhatikan Hasan Al-Basri ni, dia berada dekat street lah. Jadi dia senang diakses oleh orang. Pasal orang-orang semua pergi pasar, pasal orang singgah jumpa alim ni. Jadi Imam Hasan Al-Basri, orang tu dengarkan je apa masalah-masalah orang ni nak adukan kepada dia. Kebanyakan Imam Hasan Al-Basri jawab senang je tuan. Dia jawab apa? Istighfar lah balik. Orang ni jawab, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ni ada kesempitan wang. Imam Hasan Al-Basri jawab istighfar balik. Banyak istighfar balik. Lepas tu, ya Allah, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ini dah lama tak ada anak, aku nak anak, doakan untuk aku atau apa aku boleh buat. Imam Hasan Al-Basri kata, balik istighfar, banyakkan istighfar. Bila dah habis selesai, orang tadi jumpa kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, aku dengarkan apa yang kau sebutkan, kau kasih saranan, semuanya sama je, semua istighfar. Kenapa macam tu tuan? Maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya istighfar itu akan memberikan jalan keluar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man lazama al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar, Allah akan memberikan setiap kesulitan itu ada jalan keluar. Setiap kesempitan akan ada kesenangan, dan Allah akan kurniakan daripada rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Ini spiritual tuan-tuan, spiritual istighfar. Memang kita tak dapat nafikan mesti ada usaha-usaha yang lain, tetapi
kita sebagai orang beriman mesti ada aspek unsur spiritual. Jadi istighfar, kita kena taubat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dalam surah Nuh. Istighfarlah, Nabi Nuh kata istighfarlah kepada Tuhan kamu kerana Tuhan kamu ini amat pengampun, maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, nanti Allah akan turunkan daripada langit hujan. Maknanya daripada hujan itu akan tumbuhlah rezeki-rezeki. Boleh buat bisnes kan, bisnes kita maju. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah sendiri akan berikan kepada kamu anak-anak yang boleh harap, dan amwal, harta yang banyak, supaya apa? Membantu kehidupan harian kamu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah nanti akan berikanlah kebun yang baik. Nanti Allah akan berikan kamu ganjaran dekat akhirat merupakan sungai yang mengalir. Maknanya senang je, you istighfar sahaja. Istighfar bukan setakat astaghfirullahalazim dengan sebutan, tapi menundukkan ego kita, kita mengaku kelemahan kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di waktu senang kita terlupa Tuhan kan. Tapi inilah bila Allah dah ajar kita, Allah sempitkan sedikit kita punya rezeki. Mungkin ada kesilapan kita, jangan tengok je kesilapan orang lain kan, dia tutup rezeki aku. Tidak, kadang-kadang kita pun silap juga. Kita kurang rapat dapatkan diri kita dengan Allah. Jadi istighfarlah, minta ampun dengan Allah. Jadi itulah fadilah istighfar. Nampak? Jadi sebab tu Imam Hasan Al-Basri kata istighfarlah. Mungkin ada kesilapan kamu. Mungkin Allah tak kasih kamu anak sebab ada kesilapan. Jadi istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baiklah, pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda sekalian, kembali kita pergi kepada santapan ilmu, santapan rohani, tentang aspek penjagaan hati. Saya tutup ni sekejap. So pada hari ini kita tak sambung baca buku, tapi kita boleh share slide. Minta boleh nampak lah insyaAllah. Okay, stop sharing dulu. Semua Alhamdulillah sihat, banyakkan istighfar. Betul tu, banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangkan percakapan, lebihkan istighfar, minta ampun pada Tuhan. Mungkin kita ni silap, salah banyaknya. Hey, Masya Allah. Okey, dapat ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini ingin saya kongsikan tentang masalah memelihara hatilah. Hati, kenapa hati ini penting? Hati ini adalah satu organ di dalam, dia bukan bersifat fizikal, tetapi dia lebih kepada abstrak lah. Jadi satu part di dalam diri kita, satu bahagian dalam diri kita, dalam manusia ini yang kita tidak boleh lihat, di mana itu merupakan raja bagi semua anggota badan kita. Jadi hati ini bukan hati yang kita maksudkan hati limpa darah yang ada di dalamnya, hempedu kan, yang ada tempat di mana kalau kita operate hati as in physical hati, bukan. Tapi hati yang maksudkan sini adalah hati rohani. Definisi hati menurut Imam Al-Ghazali ialah satu elemen yang bersifat halus. Mana tadi? Dan bersifat ketuhanan yang tidak nampak dengan mata kasar dan amat berperanan penting di dalam menganalisis sesuatu perkara atau ilmu yang diperolehi. Tujuan utama penciptaan hati adalah untuk menerima dan memahami ilmu dan kebijaksanaan. Jadi hati yang kita nak cakap di sini adalah hati yang berbentuk rohani. Imam Ghazali sifatkannya lebih kepada Rabbani, maknanya sifat ketuhanan. Kemudian dia latifah, dia amat lembut, dan hati ini sesuatu yang kita tak boleh nampak lah, dia batin, tapi dia ada dalam diri kita. Jadi sebab itu elemen yang sangat halus dan bersifat ketuhanan, Rabbani, yang tidak nampak dengan mata kasar. Tak boleh kalau kita scan, kita buat operation ke apa, tak boleh kita nak operate hati kita ni, hati rohani, tapi dia ada dalam diri kita.
Apa peranan dan tujuan dia? Kata Imam Ghazali, kenapa hati ini diciptakan adalah untuk menerima dan memahami ilmu dan kebijaksanaan. That is fungsi hati tersebut. Jadi kita kena tahu Allah ciptakan kepada kita ada fizikal, ada rohani dan ada jasmani. Rohani kita ini ada di antaranya ialah hati, benda yang kita tak nampak. So contohnya macam kita punya jantung. Jantung, setiap organ kita ada fungsi. Jantung untuk mengepam darah supaya darah itu disalurkan kepada semua anggota badan kita. Semua ada peranan lah. Jadi hati pun ada peranan. Peranan dia adalah untuk proses maklumat. Kemudian untuk memahami ilmu dan hikmah, iaitu kebijaksanaan. Ilmu pun satu yang abstrak, dia bukan benda yang fizikal. Baik. Okeylah, kita tak nak pergi terlalu detail sangat tentang makna hati ni Tetapi ingat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 179 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Macam tu. Yang bermaksud Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah. Sebab tu saya boldkan. Macam mana kita memahami sesuatu bukan dengan akal? Dalam Islam, memahami betul-betul tu dengan hati. Hati is the first layer sebelum akal kita. Hati kita kalau busuk, akal kita pun akan proses ilmu dan dia natijahkan yang buruk lah. Contohnya apa? Contohnya kita ini tak ada duit, tengah depressed, tengah down, tapi hati kita tengah buruk, contohnya tengah kotor, kita nak menzalimi harta orang lain, kita nak mencuri. Akal ni dia tak nasihatkan semua anggota badan kita. Akal ni dia tolong apa yang hati ni gerakkan. Jadi hati ni kata aku nak curi duit. Akal ni akan bantu, dia akan fikir, okey, kreativiti lah, macam mana aku nak curi duit. Bila masa sesuai, bila orang tu tak nampak. Okay. So sebab itu dalam Islam yang berfikir ni kerja dia adalah hati. Itu yang the first layer. Second layer is akal. Baik, saya sambung ayat ni Dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah. Ada mata tapi dia lihat tapi dia tak masuk dalam hati. Dia la yubsiruna biha. Ini lagi satu ayat, satu keistimewaan bahasa Arab. Ada nazara dengan basara. Nazara tu lihat, basara tu melihat dengan mata hati. Yubsirun, melihat dengan mata hati. Jadi mereka ada mata, ada fizikal mata tapi mereka tidak melihat dengannya. Dia hanya melihat dengan fizikal mata. Cantiknya burung ni, cantiknya ciptaan Allah ni, pokok ni cantik, gunung ni cantik, tapi dia tak mampu menembusi di sebalik makhluk Allah tadi. Dia menggambarkan keesaan Allah, kewujudan Allah, kehebatan Allah. Itulah kita ini orang mukmin lihat dengan mata hati. Itu maksud Allah. Ada orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman bila masuk di dalam neraka jahanam di kalangan jin dan manusia, ciri-ciri dia macam ni. Ada hati tapi tak mahu memahami ayat Allah. Ada mata tapi tak mahu melihat. Dia tengok gitu tapi tak mahu understand. Dan yang mempunyai telinga tapi tidak mahu mendengar. Dia ada telinga fizikal tapi masuk kanan keluar kiri. Dengar ayat Allah, dengar nasihat orang tapi tak masuk dalam hatinya. Mereka itu seperti binatang ternak. Allahu Akbar. Allah gambarkan, umpamakan manusia itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Balhum adall. Dan mereka itu di kalangan orang yang lalai. Jadi nampak ya saudara-saudari peranan hati ni. Baik, di dalam sabda Nabi SAW kata Nabi, ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kama qala rawahul Bukhari Muslim. Diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim
Saya terjemahnya daripada wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam satu jasad ada seketul daging. Kalaulah dia baik, maka baiklah seluruh anggotanya. Dan kalaulah jahat, tak baik, kotor, maka kotor dan jahatlah seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalbu. Itulah dia hati, qalbu, hati. Okey. Inilah sebab tu hati adalah raja bagi segala anggota. Hatilah yang menggerakkan semua anggota kita untuk buat. Kalaulah luaran itu, maknanya perbuatan kita, akhlak kita, tingkah laku kita, percakapan kita, ataupun kalau orang tu tak banyak cakap tapi dia suka dengar perkara-perkara yang tak senonoh, dengar perkara yang sia-sia, tu mencerminkan hati dia yang sedang kotor. Bila kita tengah cakap ini, jangan bayangkan orang lain. Itu pun mencerminkan hati kita. Kita kena bayangkan diri kita. Sekarang bila kita belajar bab akhlak, bab hati, sebenarnya itu akhlak yang kita belajar tu nak dipakai untuk orang lain ke untuk kita yang apply? Ada orang nasihat macam tu. Ya, orang soleh dan nasihat. Engkau belajar akhlak supaya orang lain apply kat kau ke atau engkau pakai diri untuk kau. Jadi akhlak kita belajar ni untuk kita apply untuk diri kita. So jangan cakap pasal orang lain, jangan tu hati orang tu busuk. Busuk hati orang tu busuk. Pasal kita tak boleh nak menilai hati seseorang. Walaupun luarannya akhlak dia buruk kan, nampak macam mencerminkan hati dia buruk, tapi kita jaga hati kita. Kita kalau keluarkan kata-kata yang tak baik pun mencerminkan hati kita pun buruk. So, and what is the difference between you and the person? Sama aja. Kamu kata, dia tu hati busuk. Tapi dia pun cakap kepada orang lain, kau jangan dekat dia ni hati busuk, hati dengki, hasad dengki. Engkau tu yang cakap dengan orang pun hati busuk. Orang yang dengar tu, dia ni pun sama, 2 kali 5, 2 kali dul. Jadi sebab itu, kita tak boleh nak apply kepada orang lain. Kita belajar akhlak tentang bab masalah hati adalah untuk diri kita. Sejauh mana kita apply, ya. So, berhati-hati. Ni kata-kata hikmah lagi, berhati-hati. Berhati-hati tu maknanya jaga hati kita. Jaga hati kita supaya tidak kita terjerumus daripada perkara-perkara yang haram lah. Baik. Seterusnya, hati adalah tempat tertumpunya pandangan Allah padanya. Berdasarkan riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum, atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak memandang kepada segala rupa parasmu dan hanya sesungguhnya dia memandang kepada sekalian hati dan amalanmu. Jadi tak kisah kita punya paras macam mana, rupa kita macam mana. Yang penting yang Allah lihat adalah hati dan amalan kita. Sebab itu pesan ulama kepada kita, jaga hati kita baik-baik. Kerana itu tempat Allah pandang. Allah tak pandang luaran. Allah tak pandang handsome ke cantiknya kita. Jadi hiasilah hati kita ini. Bersedialah untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Once kalau Allah pandang hati kita, pandangan rahmah Allah SWT tu akan masuk dalam hati kita. Dan Allah akan memelihara kita, insya-Allah. Baik, tentang memelihara hati menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Hati ini ada tentera. So, kita bayangkan mungkin kita bayangkan manusia ini ada fizikal dan ada rohani, ada jasmani dan ada rohani. Kita diberi tanggungjawab untuk menjaga kedua-dua aspek. Fizikal, maknanya jaga kita punya kesihatan, jaga kita punya keterampilan. Kerana Allah SWT tu indah, suka pada keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu indah, tapi dia pun dia suka kepada keindahan. Kita juga harus memperindahkan diri kita dari aspek luaran. Maknanya keterampilan kita pun kena jaga. Tak ada orang yang suka kita dilihat sebagai orang yang kusut masai, orang yang compang-camping, orang yang tak terurus dan sebagainya. Itu pun kita kena jaga aspek luaran. Kebersihan, nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. At-tahur syatrul iman, pembersihan, penyucian pun sebahagian daripada iman. Kata ulama, penyucian yang maksudnya sini adalah yang zahir dan yang batin. Sebab tu kena mandi dan sebagainya kan. Jadi zahir tu pun wajib kita pelihara. Tapi ada juga satu aspek yang batin pun wajib kita pelihara.
iaitu aspek-aspek batin yang di mana kalau kita tak pelihara, dia boleh tercemar, dia boleh kena virus dan dia boleh kena penyakit. Dan hati inilah raja, kita perlu protect dia. Sebagai rakyat biasa, kita perlu protect hati kita. Semua anggota kita ini sebenarnya dia ibarat rakyat. Hati ni adalah raja. Jadi bayangkan, hati ni raja, yang lain contohnya mata, telinga, lidah, kaki, tangan, nafsu, syahwat, marah, ilmu, hikmah yang dikatakan Imam Ghazali ni, semua adalah tentera-tentera dia, ataupun rakyat-rakyatnya. Semua dengar cakap raja. Jadi kena jaga anggota zahir kita, mata, telinga, lidah, kaki dan tangan. Dan bila kita katakan semua ini adalah rakyat, semua ini adalah tentera hati, mereka juga adalah the openings, pintu-pintu yang boleh memasuki di dalam ataupun ke dalam hati kita. Mata contohnya, mata kalau kita lihat Kaabah, lihat ibu ayah kita, tengok wajah mereka, wajah para ulama, kita tengok keindahan Islam, mata tu akan jatuh ke hati. Dari mata jatuh ke hati, itu istilah dalam cinta lah. Tapi macam tu juga konsepnya. Daripada mata kita ni, kita tengok Kaabah, kan, kita akan nangis kerana dia akan memberikan impact kepada kerohanian kita, kepada hati kita. Dia boleh bersihkan hati kita. Kadang dengan tengok wajah ulama dengan senyuman mereka, subhanallah, boleh mencairkan hati kita, boleh membersihkan hati kita. Pasal kata ulama, sebab itu kita kena dekat dengan orang-orang soleh. Pasal orang soleh ni, aulia, orang-orang yang diberikan protection ataupun penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pergerakan mereka diawasi oleh Allah. Allah sayang mereka, kan. Jadi bila Allah pandang mereka dan mereka pandang kita, ada kesan. Ada kesan. Jadi mata kita, kalaulah di sebaliknya kita tak pelihara mata kita, kalau mata kita itu lihat benda-benda yang tak senonoh, kita lihat perkara-perkara yang dosa, dia akan ada efek masuk ke dalam hati kita. Lepas tu ada satu hadis di mana Nabi SAW bersabda yang maksudnya mata ni pun boleh zina. Macam mana mata ni zina? Ialah mata ni kalau tengok benda-benda yang haram tu dikira berzina. Dan Nabi pernah pesan kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, la tattabi'in nazrata an-nazrah. Jangan kamu ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan seterusnya. Sesungguhnya pandangan yang pertama itu, kalau kita terlihat maksiat, terlihat benda yang haram, itu adalah laka, itu adalah bahagian kamu, maknanya dimaafkan. Walaisa alaika as-saniyah. Dan kali kedua, kalau kamu lihat ataupun kamu tetap dengan pandangan kamu kepada benda yang haram tadi, maka itu mendapat dosa. Jadi Nabi nasihat kepada umatnya supaya menjagalah mata kita. Jadi daripada mata pun boleh masuk ke dalam hati kita. Ini ada satu lagi kisah seorang sahabat, riwayat yang kuat juga, di mana seorang sahabat ni, saya tak ingat nama dia, kalau tak silap saya lah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Osman bin Affan dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lah. Jadi dalam satu majlis ni, seorang sahabat ni dia masuk ke dalam majlis sahabat yang lain. Maka sahabat yang lain ni tegur, dia kata, sesungguhnya aku nampak lihat kesan mata kamu ni ada kesan-kesan zina. Sahabat yang lain pun terkejut. Apakah ada wahyu wahyam ba'da Rasulillah? Adakah ada wahyu lagi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kau boleh tahu? Yalah, kerana aku boleh nampak. Jadi memang betul. Sahabat ni dia baru melihat perempuan yang bukan mahramnya. Dia baru terlihat, dia bukan sengaja lihat, kan, seorang sahabat. Allah pelihara, Allah muliakan mereka. Dan jadi sahabat ni dia terlihat wanita yang bukan mahramnya dengan lama lah kira. Dan dia terdetik ke dalam hatinya, macam terpikat sekejap, kan, pasal cantik, wanita tu cantik, maka terpikat sekejap, tapi tak jadi apa-apa, cuma itu je. Lepas tu dia pergi ke dalam majlis seorang sahabat yang lain boleh nampak ni keistimewaan wali Allah lah, itu orang yang diberikan pilihan oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tahu, kata, dalam mata kamu ni ada unsur-unsur atau ada kesan-kesan zina. Ada kesan-kesan zina. Yang kedua adalah telinga. Telinga kita pun kena jaga. Telinga pun boleh buat maksiat, boleh kalau kita dengar umpatan. Sebab itu
orang yang mengumpat ni bukan je orang yang cakap dia dapat dosa. Kita yang dengar ni pun, kita dengar, kita syok dengar, duduk lagi, makin lama makin dengar, kita pun dapat dosa sebenarnya. Mata macam tadi, kita tengok orang mengumpat, orang mengutuk, kita baca dalam posting-posting orang, makin kita baca, Astaghfirullahalazim, tapi baca juga, takut nanti dia efek dalam hati kepada hati kita, takut mata kita tu terus dapat dosa, terus kacau kita punya pahala 4 hari puasa tadi. Kan? Sebab tu kita ni orang beriman kena cepat lari daripada situasi yang boleh mengganggu kita punya hati kita. Walaupun kita tak directly buat salah tadi, tapi pasal mata kita baca orang-orang punya posting, dia memaki sana memaki sini, kita ikut syok baca ataupun kita dengar, maka kita dapat sekali dosa. Mereka itu share dalam dosa, telinga. So mata dijadikan untuk lihat benda-benda yang baik, tengok Al-Quran, tengok mushaf, tengok ibu bapa kita, tengok orang-orang soleh kita. Dan telinga dijadikan untuk mendengar ayat suci Al-Quran, mendengar nasihat, untuk mendengar lagu-lagu yang baik, mendengar selingan-selingan nasyid, nasihat dan sebagainya. Kemudian lidah juga. Ni semua ni tentera hati kita ni adalah openings. Kalau tak jaga, dia akan masuk ke dalam hati kita. Kalau dia baik, jadi baiklah hati kita. Kalau buruk, buruklah hati kita. Lidah pun samalah. Kita caci maki ke, mengumpat ke, mengadu domba. Dosa besar mengadu domba, mengumpat ni semua. Dia bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi Nabi kata, siapa yang tak tinggalkan kata-kata kesat, kata-kata yang sia-sia, mengumpatlah semua ni termasuk, maka Allah tak berhajat pun kepada makan dan minum kita. Maknanya sia-sia kita puasa. Tapi lidah kita tak jaga, cakap benda yang tak baik kan. Habis Ustaz, kalau dia buat tak baik kat kita, walaupun dia buat tak baik kat kita, tidak memberikan lesen untuk kita caci maki hamun orang tersebut. Pasal saya katakan, kita kena jaga hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah dah kata nanti bila Allah nak bertemu kita dekat akhirat, tak ada lagi yang bawa manfaat. La malun, harta pun tak bawa manfaat, wala banun, anak-anak pun tak bawa manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kalau kita persembahkan kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hati ni lah hati rohani, hati yang bersih dan yang suci. Kemudian kaki lah kalau kita suka pergi ke tempat-tempat yang tak senonoh, tempat maksiat dan sebagainya. Tangan bukan setakat pukul-pukul orang, bukan gunakan kekerasan, tapi tangan ni, jari jemari kita type, kita WhatsApp atau sebarkan WhatsApp yang berbentuk tidak betul, yang boleh meruntuhkan hubungan keluarga, kawan dan sebagainya. Itu yang zahir Ni yang batin pula. Imam Ghazali kata ada juga tentera hati yang batin. Maknanya tentera hati ni semua marah, nafsu syahwat, ilmu, hikmah ni semua akan dengar cakap tentera dia. Saya ada 1 jam saja tapi insyaAllah nak habis. Jadi nafsu syahwat ni pun dia nafsu dan marah. Ni Imam Ghazali kata, tapi ada 2 ni, nafsu dan marah. Selain ilmu dan hikmah, nafsu dan marah ni 2 tentera hati ni yang bersifat degil. Kan dalam satu-satu kerajaan, tak semua yang dia punya rakyat dia okey, tak semua tentera dia okey. Kadang-kadang ada hang jebatnya kan. Ada yang suka berontak, ada suka challenge dia punya ketua. Ni nafsu ni macam degil. Dia kadang-kadang hati ni suruh buat sesuatu, nafsu ni syahwat dia boleh tunduk dengan cakap hati kita. Tapi ada kala nafsu syahwat ni terlalu kuat sampai hati kita pun kalah. Pasal hati kita tengah lemah, tengah kotor. Nafsu kita pun tengah tinggi, tengah kuat. Macam mana nafsu syahwat tu boleh kuat? First kali kata Imam Ghazali ialah dengan kita memenuhi ruang makanan kita dalam perut. Maknanya ruang makanan tu diisi dengan sepenuh-penuhnya. Maka nafsu syahwat tu diberikan makan melalui dengan makan yang banyak. Jadi once bila kita makan banyak, nafsu syahwat tu akan kuat. Once bila dia kuat, mungkin dia boleh kalahkan hati kita yang tengah lemah, tengah kotor, tak ada zikir dan sebagainya. So dia adalah perlawanan di antara raja dengan tentera yang degil ni, nafsu syahwat dengan hati kita. So siapa yang kontrol siapa ni?
either one. Kalau nafsu kontrol kita, boleh berlaku. Pasal Allah dah kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat wahai Rasulullah, ada sebahagian orang yang menjadikan hawa nafsu tu sebagai raja dia. Apa nafsu tu nak dia turuti. Nafsu ni bukan makan je lah, nafsu nak buat tu, nak buat ni. Biasanya nafsu ammaratun bisu, dia ammarah, memerintahkan kita untuk buat jahat. Dia cuma bisik, dia insist kita buat jahat, tapi at the end of the day, it's our heart yang control. Kita punya hati ni yang kontrol. Kalau hati kita tengah kuat, kau jangan cakap banyak, kau diam. Tu kalahkan nafsu syahwat kita. Banyak contoh sahabat lah bagaimana nak membenting nafsu syahwat. Contohnya, kita tak banyak masa. Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau seorang yang selalu bila dia nak lawan balik nafsu dia akan penjarakan nafsunya. Contohnya apa tahu? Contohnya Sayyidina Umar Khattab, dia tak pernah tinggal solat berjemaah dengan Nabi. Jarang tinggal solat berjemaah 5 waktu dengan Nabi di Masjid Nabawi. Tapi bila satu ketika Sayyidina Umar busy menguruskan kebun dia, sampai dia pergi masjid je, orang-orang jemaah dah keluar masjid. Jadi Umar kata apa? Wahai manusia semua, saksikanlah sesungguhnya Umar amat rugi pada hari ini. Saksikanlah, celakalah Umar. Maka dia merungut sendiri. Kemudian Umar kata, saksikanlah manusia semua yang aku hari ini sedekahkan seluruh kebun aku ni kepada orang fakir miskin. Pasal kebun aku itu melalaikan aku daripada datang solat berjemaah. Itu baru solat berjemaah, tuan. Belum lagi hilang solat fardu kita. Ada kala kita sibuk cari rezeki at the expense of kita punya sembahyang fardu, kewajipan kita, kan. Jadi Umar dia penjarakan balik nafsu dia melalui ini. Ada sebahagian ulama seperti Imam Al-Junaid, kalau tak silap saya lah, beliau ni kalau terlepas solat malam ke apa, tak terbangun, maka dia akan penjarakan dengan tak makan. Dia tak kasih nafsu dia makan. Maksudnya dia diri tak makan lah dengan tempoh yang lama. Mungkin dia minum tapi dia tak makan. Itulah nafsu dengan marah. Atau kemarahan pun boleh memiliki kamu. Kemarah, kalau kita dah marah habis-habis, kita punya telinga pun tak jaga, mata kita, lidah kita cakap sembarangan, dia akan efek lah, hati kita pun jadi kecil. Dia baik-baik jadi raja, dia yang jadi rakyat. So siapa yang jadi raja? Marah kita jadi raja. Kemarahan kita jadi raja. Nafsu syahwat kita boleh jadi raja. Kemudian lagi dua bawah tu, dia lebih kepada positif. Ilmu, hikmah. Ilmu kita pun yang membantu hati kita untuk bersikap baik. Dia menasihati hati kita. Ilmu tu menasihati hati kita. Bagus kalau kita dengarkan nasihat-nasihat daripada asatizah kita, daripada ulama kita. Bila kita tengok, kita punya hati akan rasa tenang. Bila dia memberikan nasihat, nasihat tu akan menyejukkan hati kita. Yang kadang menginsafkan kita, kadang kita nangis. Bagus. Sebab tu penyucian hati ni bukan hanya pada zikir, as in sebut nama Tuhan, subhanallah, alhamdulillah, tidak. Majlis zikir ni luas. Majlis zikir termasuk majlis ilmu. That's why ilmu pun mampu untuk menyucikan hati kita. Itu majlis penyucian hati. Bukan majlis zikir tetapi majlis ilmu. Bila ada ilmu, asatizah kita sampaikan maklumat, walaupun di dalam melalui online, tapi kalau dia mampu menusuk qalbu kita, hati kita, percayalah itu ilmu yang bermanfaat. Maknanya ikhlas, dapat ilmu itu meresap dalam hati kita, dapat teguran. Dan daripada ilmu juga akan ada lahirnya satu hikmah. Hikmah is another aspek, elemen yang lain. Ilmu satu hal, hikmah lain. Hikmah tu ialah meletakkan sesuatu perkara di tempatnya. Kita ada ilmu, tapi dengan ilmu tu macam mana nak apply dalam kehidupan kita? Macam mana kita nak sampaikan ilmu kepada orang lain? Macam mana tu? Ya, kita ada ilmu, solat berjemaah, tarawih tak boleh dilakukan melainkan selepas solat isyak. Tapi kita nak sampaikan kepada kawan kita ataupun kepada orang tua kita, mesti hikmah, pandai tahu, pandai nak letak keadaannya. Tak boleh terus tegur, bang, saya belajar ini jauh-jauh ni, tak boleh. Ini haram. Kita kena ada hikmah. Macam mana Rasulullah tunjukkan ilmu itu disampaikan kepada sahabatnya yang salah melalui hikmah. Contohnya satulah seorang badui, iaitu tinggal di luar kota Madinah Al-Munawwarah, datang ke Masjid Nabi terus buang air kecil. Jadi orang-orang
Madinah yang ada dalam Masjid Nabi ni tentu pelik. Apa ni? Ni kan masjid. Ada salah seorang tu nak pukul dia lah, nak halau dia. Rasulullah kata tak apa-apa, biarkan dia habiskan kerja dia, biarkan dia kencing. Bila habis kencing, dia panggil Badui tadi datang kepada Nabi SAW dan dia cakap dengan baiknya. Sesungguhnya ini adalah tempat suci di masjid. Masjid adalah untuk zikir, baca Quran dan sebagainya. Apa yang kamu buat ni tidak elok. Dan dia suruh sahabat yang lain, just jiros lah air, no problem. Nampak Rasulullah tak terus, apa? Dia tengah kencing, Rasulullah lempar dia punya sandal. Tak ada. Itu tak hikmah nak tegur orang. Ada ilmu, tapi nak sampaikan tu mesti ada hikmah. Wallahu alam bisawab. Saya rasa berhenti sampai sinilah kerana kita ni yang merosakkan hati ni next time lah Yang merosakkan hati itu ada macam-macam. Kenapa belajar hati Ustaz? Pentinglah. Saya sayang diri kita sayang kita punya pahala Ramadan yang kita dah kumpulkan. Kita tak nak disebabkan tak pelihara hati kita, pahala kita akan disia-siakan oleh Allah. Takut kita dapat dosa while kita puasa. Kita boleh dapat dosa while kita puasa. Memang benar Susi Abdul, diam itu selamat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat lah perkongsian saya 1 jam ni. Mudah-mudahan ada manfaat kepada anda sekalian. Kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk kita mengharungi cabaran-cabaran kehidupan kita, khususnya kesempitan yang sedang Allah turunkan kepada kita. Mungkin tak semua yang affected. Mungkin yang ramai tu affected di luar sana, peniaga-peniaga kecil yang kita ketahui dia merupakan sumber pendapatannya. Kita doa mohon terus diberikan kekuatan untuk mereka. Bila mereka redha, moga-moga Allah berikan jalan keluar kepada setiap masyarakat kita supaya mereka dapat terus teguh pendirian, kukuhkan iman dan dimurahkan rezeki selepas episod ini, insya-Allah. Yakin rezeki ini akan datang dan akan diberikan semula, akan kembali seperti normal, insya-Allah. Janji Allah nak tengok man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, Allah akan berikan jalan keluar. Macam mana nak takwa? Inilah Ramadan 30 hari ni. 30 hari ni la'allakum tattaqun, puasa supaya kita keluar jadi orang yang bertakwa. Once kita takwa, yakin Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkakan, insya-Allah. Baiklah, insya-Allah kita akhiri dengan doa selamat kepada semua penonton dan kepada keluarga kita, kepada saudara mara kita yang affected dalam perniagaan kecil-kecilan, home based business, dan kepada frontliners kita semua yang bertugas lumus, frontliners, healthcare workers, mereka itu keselamatan, jaga keselamatan kita ke, yang frontliners ni tak essential workers lah, frontliners, essential workers, semua yang perlu bekerja untuk keluar daripada rumah untuk take risk. Pasal kerja ni jumpa-jumpa orang take risk kerana takut community spread masih lagi berjalan dan dia punya curve masih tinggi kan. Tu kalau tak ada kerja, maksudnya kalau kita tak ada apa-apa keperluan untuk keluar, stay at home, itu membantu semua orang, insya-Allah ya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesenangan dan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطعن والوباء بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن كل سوء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك ومن حسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الناجين والناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين ومن عبادك المصلين ومن عبادك المتوكلين والمتوفوقين ومن الصابرين ومن القانتين ومن المقيمين
ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة اللهم فالق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعنه اللهم علينا سنين بعد سنين وعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ya Karim. Baik, sebelum saya akhiri ada appeal sekali lagi untuk kita mintalah mohon jasa baik tuan-tuan puan-puan untuk memberikan sumbangan seikhlasnya kepada Masjid Al-Istighfar. Berikanlah dana kepada Masjid Al-Istighfar. Silakan. Anda boleh sumbangkan melalui PayNow. Habis tak ada PayNow, minta anak suruh PayNow-kan dulu. PayNow, my children, PayNow. For who? For Masjid Al-Istighfar. To who? Masjid Al-Istighfar lah. This is the UN number. S99M00014H. Berapa? Berapalah yang seikhlasnya, insya-Allah. Boleh? Sokonglah usaha dakwah kami. Tabung-tabung fizikal kita pun sunyi je. Masjid-masjid kita pun tengah sunyi je. Masjid pun affected. Jangan fikir masjid tak affected. Tabung pun turun. Bil nak kena bayar. Gaji staff-staff nak kena bayar kan. Jadi perlu juga. Bukan itu je lah, yang penting kita nak semua teruskan sumbangan-sumbangannya untuk raih pahala sedekah dalam bulan Ramadan. Ya. Boleh insya-Allah. Ini UN number dia. Jadi kalau nak tengok lagi macam mana UN number dia PayNow ni, boleh singgah di Facebook Al-Istighfar, insya-Allah ada. Baik, saya minta diri berundur dulu, dah 1 jam lebih. Lama-lama pun makin haus lah. Banyak cakap, tapi alhamdulillah semuanya untuk kebaikan. Doakan saya dan ahli keluarga. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.